Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 745 bersama saya Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan fokus kami untuk hari ini. Senarai Kabinet diumum esok. Ahli politik dilarang ceramah agama di Selangor. COVID-19, jumlah kes positif dan kematian tertinggi hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan akan mengumumkan barisan kabinet baharu 11 pagi esok. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya, manakala pejabat Perdana Menteri PMO memaklumkan kepada Astro Awani Majlis Angkat Sumpah Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan pula berlangsung pada Isnin depan jam 2.30 petang. Awal petang tadi, PMO memaklumkan tiada sebarang pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri pada hari ini berkenaan jumlah menteri baru. Pada sebelah pagi tadi, Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selama 1 jam 30 minit di Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang. Istana Negara memaklumkan pada majlis sembah menghadap itu, Ismail Sabri telah menyembah maklum senarai anggota Kabinet kepada Seri Paduka Baginda. Sesi menghadap kali ini adalah kali kedua bagi Ismail Sabri selaku Perdana Menteri. Sesi menghadap yang pertama berlangsung selepas istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia beliau sebagai Perdana Menteri di Istana Negara pada 21 Ogos 2021 lalu. Selesai sesi menghadap, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah berkenan mengurniakan santapan tengah hari kepada Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin hubungan baik Malaysia dan Singapura akan terus ditingkatkan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Muhyiddin menjelaskan dalam satu perbualan telefon dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Khamis, isu hubungan dua hala Malaysia dan Singapura turut dibincangkan. Beliau menjelaskan Hsien Loong memberi jaminan bahawa hubungan antara kedua-dua negara dalam pelbagai aspek akan terus diperkasakan. Muhyiddin menjelaskan secara peribadi dia amat menghargai nilai persahabatan yang ditunjukkan Hsien Loong bukan sahaja kebelakangan ini, bahkan ketika mereka saling mengenali lama dahulu. Beliau mengimbau kenangan bersejarah pertemuan dengan Hsien Loong di tengah-tengah Tambak Johor Julai tahun lepas. Muhyiddin memaklumkan beliau menerima panggilan telefon dari Hsien Loong yang ingin mengetahui perkembangannya selepas tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Jumlah kes baharu COVID-19 direkodkan negara hari ini adalah sebanyak 24,599 kes. Sebanyak 11,389 atau 46.3% merupakan pesakit tidak bergejala atau kategori 1. Bagi pesakit gejala ringan pula, 12,550 kes daripada jumlah kes baharu bersamaan dengan 51.0%. Selain itu, 197 kes mengalami radang paru-paru dengan peratusan 0.8%, manakala kategori 4 yang mengalami radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen pula 0.5%. Bagi pesakit kritikal, kategori 5 seramai 345 orang hari ini. Dengan jumlah kes tertinggi hari ini, jumlah keseluruhan kes kini mencecah kepada 1,640,843 kes. Pertambahan sebanyak 393 lagi kematian hari ini, sekaligus menjadikan rekod tertinggi setakat ini. Kadar pesakit sembuh hari ini adalah sebanyak 22,657. Unit rawatan rapi ICU kini menempatkan seramai 990 pesakit, manakala 487 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan, dan ini pula perkembangan program imunisasi COVID-19. Setakat semalam, sebanyak 423,380 lagi dos suntikan vaksin telah diberikan. Bagi individu yang telah lengkap 2 dos suntikan setakat ini adalah seramai 13.8 juta. Sementara itu di New Zealand, penularan varian Delta semakin hari semakin membimbangkan dan menunjukkan peningkatan. Hari ini 68 lagi kes baharu positif
disahkan di negara Pasifik Selatan itu sekaligus menjadikan lonjakan tertinggi sejak April tahun lalu. Ia berlaku ketika kerajaan meletakkan negara itu dalam tempoh sekatan yang ketat sejak minggu lalu. Pertambahan kes positif baharu di New Zealand ketika ini pada jumlah 277 kes. Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam pada itu yakin bahawa sekatan yang dibuat pada ketika ini akan memberikan kesan positif dalam mencegah penularan wabak itu. Setakat ini, lebih 3 juta dos vaksin COVID-19 telah diedarkan sejak kempen vaksinasi dimulakan. It's more infectious and we know it moves faster. So even Saiz kabinet yang bakal dibentuk sepatutnya kecil dan mempamerkan kewibawaan serta ketokohan yang dibawa bersama kepakaran pemimpin berkenaan. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata ia tidak mustahil dilakukan kerana semua ahlinya mempunyai keazaman politik untuk memenuhi keperluan rakyat. Bagaimanapun katanya saiz kabinet pada zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Razak, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini tidak menunjukkan perbezaan yang besar. Kita melihat bahawa perlu ada keazaman politik untuk memenuhi keperluan rakyat daripada keperluan politik. Jika itu tidak dapat dilakukan, maka saiz kabinet yang lebih kecil dapat dibentuk. Itu akan memberikan cerminan ke atas penjenamaan dan juga pemasaran yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi mampukah beliau lakukan itu? Saya rasa banyak bergantung kepada sejauh mana beliau melihat kepentingan angka 114 dari permintaan di luar yang mahu melihat ia dikecilkan dan memberi tumpuan kepada mengurus krisis. Dalam berita itu, kata Dr. Siva Murugan, kabinet yang bakal dibentuk seharusnya memberi perhatian kepada pengurusan krisis dan menangani isu besar negara. Ismail Sabri kini dikatakan berdepan cabaran besar khususnya dalam pembentukan kabinet dengan keadaan perlu mengambil hati rakan parti lain melalui Gabungan Perikatan Nasional PN. Walaupun dikatakan hanya pembentukan kabinet kecil diperlukan, namun pada masa sama ahli parlimen BERA itu pastinya berdepan dilema kerana harus memenuhi permintaan parti gabungan dalam PN. Perkembangan mengenai senarai kabinet anda akan ketahui bersama dengan Naila Huda jam 8 malam nanti dalam segmen Sinar Awani. Naila Huda sebentar lagi. Petunjuk keyakinan perniagaan bagi suku ketiga 2021 menyusut kepada 21.3% berbanding penyusutan 3.1% suku sebelumnya. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzin Mahidin berkata, kesemua sektor yang dikaji menjangkakan perniagaan kurang menggalakkan untuk suku ketiga berikutan situasi pandemik COVID-19. Petunjuk keyakinan bagi sektor perdagangan borong dan runcit merosot ke trajektori negatif dengan negatif 39.4% berbanding 5.6% pada suku tahun kedua 2021. Ia disebabkan peniaga kurang yakin terhadap keadaan perniagaan mereka untuk tempoh 3 bulan akan datang bagi kedua-dua subsektor iaitu perdagangan borong dan perdagangan runcit. Sementara itu, sektor industri dan perkhidmatan menunjukkan lebih pesimis dengan petunjuk keyakinan masing-masing menyusut kepada negatif 11% dan negatif 22.8%. Pada masa yang sama, sektor pembinaan juga menjangkakan keadaan perniagaan mereka merosot pada suku tahun rujukan dengan negatif 45% berbanding negatif 30.5% yang dicatatkan pada suku tahun lalu. Pada masa sama, 39.9% syarikat meramalkan hasil kasar mereka kekal sama. Dari segi pekerjaan, majoriti syarikat atau 76.5% meramal untuk mengekalkan pekerja mereka untuk suku tahun rujukan. Sebanyak 8.5% syarikat menjangkakan pengambilan pekerja yang lebih ramai, manakala 15% berhasrat untuk mengurangkan tenaga kerja. Melihat kepada sentimen bagi 6 bulan ke hadapan, peniaga pesimis terhadap prospek perniagaan mereka bagi tempoh Julai hingga Disember 2021. Industri penerbangan domestik dijangka kembali ke tahap sebelum pandemik menjelang akhir tahun depan. Bagaimanapun, pasaran antarabangsa dijangka mengambil masa yang lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Itu kata Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Malaysia Airlines Ahmad Luqman Muhammad Azmi. Aktiviti penerbangan domestik dijangka bermula pada suku keempat tahun ini yang melibatkan industri penerbangan tempatan dan dijangka kembali ke tahap sebelum pandemik secara kasarnya pada tahun 2022 sekiranya situasi pandemik bertambah baik.
Ketika ini, syarikat penerbangan nasional menyediakan perkhidmatan penerbangan kira-kira 1,000 penumpang sehari berbanding tahap sebelum pandemik sebanyak 38,000 penumpang sehari pada tahun 2019 dan mengendalikan 1,700 bagasi setiap hari berbanding 36,000 bagasi sebelumnya. Sementara itu, Ahmad Lukman berkata Malaysia Airlines akan melaksanakan pelan penjagaan jangka panjang 2.0 syarikat dengan mengambil kira beberapa senario pemulihan. Menurutnya lagi, Malaysia Airlines masih meneruskan operasi penerbangan jarak jauhnya ke destinasi seperti United Kingdom, Australia, Korea Selatan, Jepun, China dan beberapa bandaraya di ASEAN walaupun ada kekerapan yang berkurangan. Sementara itu, syarikat penerbangan yang berpengkalan di Sydney kontas umum kerugian mencecah sehingga $1.7 bilion Amerika Syarikat melihat kehadapan kontas menjangkakan penerbangan ke negara-negara dengan kadar vaksinasi tinggi termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun dan Singapura akan bermula pada pertengahan Disember tahun ini. Manakala penerbangan ke negara-negara dengan kadar vaksinasi lebih rendah termasuk Indonesia, Filipina dan Afrika Selatan akan bermula selewat-lewatnya April tahun depan. Ramalan Kontas untuk menyambung semula perjalanan antarabangsa adalah berdasarkan kepada perjanjian yang dicapai oleh kerajaan, iaitu negara yang bersetuju membuka semula pintu sempadan selepas program vaksinasi mencapai sasaran 80%. Kesemua aktiviti pelancong di Pulau Perhentian ditangguhkan susulan penularan kes positif COVID-19 di pulau berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arif Fendi Rahman berkata, setakat ini Pulau Peranginan berkenaan juga tidak menerima kehadiran tetamu. Jelasnya langkah yang dilaksanakan itu bagi mengawal penularan COVID-19 di Pulau Peranginan tersebut. Maklumat saya sehingga semalam memang tidak dibenarkan orang luar untuk pergi ke Pulau Perhentian dan orang Pulau Perhentian tidak dibenarkan keluar kerana untuk isolasi untuk jaga COVID ini supaya tidak merebak di dalam dan mudah dikawal sebenarnya. Dan pada saya boleh kalau kita hold dulu di Pulau Perhentian. Beliau berkata demikian susulan kes berkenaan pihaknya akan memperketatkan lagi prosedur operasi standard SOP di semua pulau peranginan di negeri Terengganu. Jelasnya, ia bagi memastikan insiden yang berlaku di Pulau Perhentian tidak berulang di kawasan pulau yang lain. Terdahulu, lebih 2,000 penduduk termasuk pengusaha resort dan chalet di Pulau Perhentian di Besut dikenakan sekatan pergerakan susulan lebih 70 kes positif COVID-19 dikesan. Seorang nelayan dipercayai hilang apabila bot yang dinaiki bersama dua anaknya karam selepas berlanggar dengan sebuah bot pemancing lain kira-kira 3 batu nautika dari jeti kilang Tepung, Kampung Aceh Perak malam tadi. Dua orang anak lelaki itu bagaimanapun berjaya diselamatkan pihak Maritim Malaysia. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak, mereka menerima maklumat mengenai kejadian itu pada jam 8.25 malam. Katanya operasi pencarian mangsa yang berumur dalam lingkungan 50 tahun itu disambung pada jam 8 pagi tadi dengan bantuan logistik marin melibatkan 3 bot aluminium JPBM dan juga masing-masing sebuah bot Angkatan Pertahanan Awam dan Polis Marin. Ujarnya radius pencarian diperluas dengan anggaran 2 km dari lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang. Di samping itu katanya pasukan penyelamat di air dari Balai Bomba dan Penyelamat Pangkor diletakkan dalam keadaan siap sedia untuk melakukan pencarian di kawasan berkenaan. Salam sejahtera. Seperti yang dilaporkan jam 7.45 tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan akan mengumumkan barisan Kabinet baharu 11 pagi esok. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya, manakala pejabat Perdana Menteri PMO memaklumkan kepada Astro Awani, Majlis Angkat Sumpah Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan pula berlangsung pada Isnin depan jam 2.30 petang. Dan pembentukan Kabinet baharu ini antara fokus segmen Sinar Awani jam ini bersama saya Naila Huda. Kita saksikan tumpuan lain malam ini. Ahli politik dilarang ceramah agama di Selangor. Exco Kedah positif COVID-19 selepas misi bantuan tragedi kepala air. 35% daripada lebih 24,000 panggilan ingin bunuh diri
laporan khas sebentar nanti. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Hayati Osman disahkan positif COVID-19 selepas menjalankan misi bantuan di kawasan yang terjejas susulan kejadian kepala air di kaki Gunung Jerai Yan beberapa hari lalu. Menurutnya, ketika dihubungi Astro Awani, beliau mula menunjukkan gejala seperti demam dan batuk pada Ahad sebelum melakukan ujian saringan pada Rabu. Saya pun tak tahu juga. Saya lepas balik pada Yan tu yang batuk, demam. Sejak hari Ahad saya pergi hari Sabtu, kemudian balik tu malam Ahad tu, kemudian hari Ahad tu Senin baru start demam. Tambahnya, ketika program yang dilakukan di Yan itu, kesemua prosedur operasi standard SOP dipatuhi dengan baik seperti pemakan pelitup muka sepanjang masa selain makan di tempat yang berasingan. Hayati turut mengesahkan bahawa beliau kini berada pada kategori 2 dan akan menjalani kuarantin di rumah serta akan hadir ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC untuk tindakan lanjut. Beliau turut memaklumkan bahawa tahap kesihatannya ketika ini semakin baik dengan tahap oksigen turut berada pada paras antara 96 dan 97%. Semua kita semua pakai mask semua, buat kerja pun jarak-jarak lah. Tak mana rasa tak tahu nak kata lah macam mana yang boleh berjangkit. Pada Rabu, Pengarah Kesihatan Kedah mendedahkan seramai 28 individu yang berada dalam lokaliti tragedi kepala air di Gunung Jerai Rabu lalu didapati positif COVID-19. Individu berstatus ahli politik tidak akan diberi tauliah untuk mengajar agama Islam di masjid dan surau di Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu diperkenankan ahli Dewan Diraja menerusi mesyuarat Dewan Diraja Selangor pada Mac 2019. Beliau berkata demikian pada sidang Dewan Undangan Negeri Dun Selangor dan katanya pada April lalu, Majlis Agama Islam Selangor MAIS menerusi mesyuarat jawatan kuasa tauliah juga memutuskan bagi ahli politik yang masih mempunyai tauliah, ia akan terus berkuat kuasa dan dikekalkan sehingga tamat tempoh sah tauliah. Ini dengan syarat individu berkenaan tidak menyampaikan ceramah yang menyentuh isu kepartian, mengaitkan individu tertentu dan menyebarkan fitnah. Ahli politik itu juga perlu menjaga akhlak dan terus memelihara kemuliaan masjid dan surau sebagai pusat ilmu dan dakwah setempat. Barisan pemimpin yang tidak menonjol ketika memimpin sesuatu kementerian pada Kabinet lalu tidak wajar ditampilkan untuk Kabinet baharu pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini kerana menurut Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jeniri Amir, wajah baharu yang ada pengalaman dan layak mengisi sesuatu portfolio kementerian wajar dipertimbangkan. Kira kayu mati mereka yang menteri yang sudah jelas gagal atau tidak memperlihatkan keupayaan untuk menjadi menteri yang baik. Sebaliknya, pada liability dalam PN dulu harus digugurkan. Sebaliknya, harus ditampilkan muka baru yang lebih dinamik, lebih berupaya untuk membantu beliau dari segi memenuhi bukan saja harapannya Perdana Menteri, tapi jauh lebih penting adalah harapan rakyat pada keseluruhannya, dan Kabinet ini tidak boleh gagal. Sementara itu, penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan Majlis Pemulihan Negara MPN boleh mengambil model Majlis Gerakan Negara Mageran pada tahun 1969 yang mewakili semua parti politik, pemimpin dari pelbagai organisasi, kepakaran serta tokoh akademik. Ujarnya, saiznya juga mesti bersifat rasional dan praktikal selain bakal menghasilkan jalan penyelesaian yang menang-menang. Masing-masing yang sebelum ini kata ada pelan pemulihan sendiri, itu digabungkan melahirkan satu solidariti gabungan kepada pelan pemulihan. Dan di sini saya rasakan sepatutnya 50% wakil kerajaan, 50% wakil pembangkang, keseimbangan yang setara itu bertujuan
untuk mengelak politicking di dalam Majlis Gerakan Pemulihan Negara, tapi memberikan tumpuan kepada usaha mencapai sasaran pemulihan dari sudut kesihatan, ekonomi, keselamatan dan perpaduan serta pendidikan. Jika itu dapat dilakukan, saya percaya kita tidak akan melihat politicking yang terlalu besar di dalam jawatan kuasa tersebut. Baik, seterusnya, kira-kira 30,000 keluarga di seluruh negara menerima manfaat daripada pelaksanaan program OPS Bantu Polis Diraja Malaysia PDRM yang dijalankan sejak Julai lalu. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani menyatakan program penyampaian bantuan makanan itu dilihat sebagai medium terbaik dalam membantu meringankan bebanan keluarga yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Setakat hari ini yang saya tengok teori ada dalam 30,000. Jadi benda ini berterusan. Jadi kita akan dapatkan bantuan-bantuan daripada pihak-pihak yang sudi membantu, daripada masyarakat pun juga ya. Dan kita akan idea asalnya ialah untuk kita memudah cara, kita facilitate. Untuk kita kenal pasti, sebab kita kan kalau dalam PDRM ni kan kita punya bahagian sampai kepada balai polis, ketua polis balai, pondok polis yang sepatutnya dan sewajarnya mereka ni hampir kepada masyarakat di mana mereka bertugas. Beliau berkata demikian ketika menyertai program OP Bantu di Kulim Kedah yang turut dihadiri Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat. OP Bantu adalah merupakan inisiatif yang membabitkan kolaborasi strategik PDRM bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ianya menjadikan kesemua ibu pejabat polis daerah atau IPD di seluruh negara sebagai pusat pengagihan bantuan. Pasukan Khas Bahan Kimia Berbahaya atau Hazmat Kelantan sudah mengemumikan 668 jenazah pesakit COVID-19 seluruh Kelantan sepanjang kes COVID-19 merebak tahun lepas sehingga semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Zainal Madasin berkata pihaknya pernah mengemumikan sehingga 20 kematian sehari tanpa ada halangan. Setakat ini kita semalam, hari ini sebanyak 668 orang jenazah yang kita dah kebumikan dan tak putus-putus. Berapa hari itu ada dekat 20 orang sehari. Hari ini pun 19, semalam 19 orang. Dan ini satu challenge kepada kita. Let's say lah kalau berlaku begini, pengurusan jenazah, bencana, COVID kita kena jaga, jadi triple lah. Kita kena tengok ni semua. Pengendalian urusan pengebumian jenazah itu turut dibantu anggota balai dan pasukan bomba sukarela dan pihak pejabat kesihatan daerah. Kematian COVID di Kelantan meningkat sejak kebelakangan ini yang menuntut kesabaran serta kerjasama semua anggota. Jelasnya bagi bulan ini sahaja mencecah lebih 220 pengebumian jenazah COVID-19. Kota Baru mencatatkan lebih 212 khidmat pengebumian jenazah COVID diikuti Pasir Mas dan Tumpat. Menurut Zainal lagi, bukan sahaja pengebumian jenazah yang dibantu Jabatan Bomba dan Penyelamat, sebaliknya urusan mobil vaksinasi kepada penduduk luar bandar turut dijalankan. 35% daripada lebih 24,000 ingin bunuh diri sebentar nanti. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara, kekangan demi kekangan terpaksa dihadapi masyarakat. Dan kesannya, pandemik ini membawa bersamanya tekanan mental dalam kalangan rakyat. Di Lembah Kelang sahaja, 35% daripada 24,284 panggilan yang diterima Befrienders Kuala Lumpur dalam tempoh 7 bulan tahun ini mempunyai keinginan untuk membunuh diri. Ikuti laporan khas kesihatan atau kecelaruan mental disediakan Fariz Azman. Sebenarnya bergantung juga sebab kalau daripada segi pengalaman saya sendiri, the worst tu sudah tentulah daripada orang yang on the verge memang sudah membuat keputusan untuk membunuh diri. Jadi bila mereka telefon tu, benda pertama yang mereka katakan ialah give me one reason why I shouldn't jump right now. Itu antara panggilan yang diterima Pertubuhan Perkhidmatan Sokongan Emosi dalam Talian Befrienders KL saban hari.
Tekanan yang dihadapi berpunca dari hilang kerja, tiada tempat tinggal, tiada wang untuk makan, masalah rumah tangga dan ada juga yang mengalami keletihan pandemik. Jadi kalau kita nak bandingkan statistik panggilan tahun lepas dan tahun ini, memang ada peningkatan yang ketara dari segi jumlah panggilan. So untuk tahun lepas daripada tempoh Januari ke Julai tahun 2020, jumlah panggilan yang kami terima adalah sebanyak 17,643, dan untuk tahun ini dalam tempoh yang sama jumlah panggilan yang kami terima adalah sebanyak 24,284. Jadi dekat sini saja kita dapat lihat peningkatan sebanyak dalam 38%. So kalau kita nak letak daripada segi jumlah panggilan yang kita terima sehari, so untuk tempoh 7 bulan pertama tahun lepas kami terima dalam 83 panggilan sehari, tapi untuk tahun ini secara purata kami terima dalam 115 panggilan sehari. Lebih membimbangkan, panggilan daripada individu yang merancang untuk membunuh diri juga meningkat. Mereka umpama hilang harapan. Tentu sekali, sebab Befrienders Kuala Lumpur memang satu organisasi pencegahan bunuh diri. Jadi memang kami ada banyak terima panggilan seperti berikut. Daripada jumlah peratusan tu, kami boleh katakan bahawa dalam 35% pemanggil yang menghubungi kami mempunyai keinginan untuk membunuh diri, dan ini termasuk mereka yang memikirkan untuk membunuh diri dan mereka yang membuat perancangan untuk membunuh diri. Jadi bila mereka telefon ke Befrienders, apa yang kami berikan ialah tempat yang selamat di mana mereka boleh bercakap mengenai perasaan ingin bunuh diri itu tanpa dinilai dan tanpa perlu risau. Sebab biasanya kalau kita cerita dekat orang mungkin akan jadi panik, tapi bila mereka bercakap dengan Befrienders, kami akan menerima mereka, mendengar mereka dan menyelami kesakitan emosi yang mereka lalui, dan dengan cara itu kita dapat memberikan sokongan emosi dan berharap dapat mengurangkan kesakitan yang mereka rasai. Mengikut data dikeluarkan Polis Diraja Malaysia, kes bunuh diri menunjukkan peningkatan membimbangkan. 609 kes dicatatkan pada 2019 dan ia meningkat kepada 631 pada 2020. Bagi tempoh Januari sehingga Mei tahun ini sahaja, sudah 468 kes bunuh diri direkodkan. Menurut Ardi, 65% pemanggil adalah wanita dan selebihnya lelaki berusia bawah 40 tahun. Lebih meruntun jiwa, ada kanak-kanak dan remaja belasan tahun yang sudah memerlukan khidmat mereka. Daripada segi pekerjaan tu, kebanyakan mereka adalah pelajar. Maknanya kita pun ada pemanggil yang semuda usia 11-12 tahun juga yang menelefon kami. Mungkin tidak sedap didengar, tetapi itu realiti yang membelenggu masyarakat ketika ini. Dengan kes harian COVID-19 terus bertambah, Barisan Harapan juga antara yang memerlukan bantuan Befrienders. Kebanyakan mereka berkongsi mengenai kepenatan yang mereka rasakan, frustration yang mereka rasakan sebab sudah terlalu lama pandemik ini berlaku, dan contohnya seperti macam petugas Barisan Harapan yang bertugas di hospital kerajaan, mereka sebenarnya tidak dibenarkan untuk bercerita atau meluahkan kepada sesiapa, terutama dia di social media. Jadi mereka perlukan outlet lain di mana mereka boleh bercerita. Jadi mereka menggunakan khidmat Befrienders sebagai salah satu cara untuk mereka distress diri mereka. Doktor dan jururawat. Ya, sebab mereka bekerja terlalu lama.
Ikuti esok bagaimana usaha Befrienders KL terus membantu dan menyelamatkan setiap nyawa pemanggil yang berada dalam situasi genting. Fariz Azman, Esro Awani. Pharmaniaga Berhad, Pharmaniaga akan memperluaskan pasaran vaksin Sinovac ke Asia Tenggara dan Afrika dalam memerangi COVID-19. Menurut Pengarah Urusan Kumpulan Pharmaniaga Berhad, Datuk Zulkarnain Mat Yusof, inisiatif itu berikutan kejayaan Pharmaniaga Life Science Sendirian Berhad PLS dalam memenuhi permintaan vaksin di Malaysia dan mendapat banyak permintaan dari negara luar. With more than 700 million population in Southeast Asia region, and 1.3 billion population in the African continent, these markets have tremendous potential for growth and will be our focus area to supply the vaccine. Currently, we are in the midst of a discussion with Sinovac Life Science Limited to facilitate the export of the vaccine to countries that face challenges in securing sufficient supply. Beliau berkata demikian ketika sidang media secara maya. Katanya dengan pertambahan jumlah kes pandemik, memberi gambaran bahawa pihak Pharmaniaga harus memastikan bekalan vaksin tersebut tiba tepat pada masanya sekaligus mempercepatkan program vaksinasi di negara tersebut. Because we are moving forward to provide our halal vaccine to the nation and also to the world. So this is a good stepping stone for us to understand about the understanding about the vaccine, and we're going to create expertise of the vaccine in our country. Dalam pada itu, Pharmaniaga bersedia untuk penghasilan lebih banyak dos vaksin Sinovac memandangkan kemudahannya mampu menampung 4 juta dos. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mencari penyanyi lagu parodi Muhammad Nur Azman Naim yang kerap menyanyi lagu-lagu Melayu dalam media sosial dengan lirik yang diubah mengikut isu semasa. Kata TMJ, penyanyi tersebut dicari Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bukan atas sebab yang tidak baik, tetapi susulan sebuah video nyanyian semula My Way dendangan Frank Sinatra yang dimuat naik individu terbabit dalam Instagram. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu mengambil masa kira-kira 5 jam untuk memindahkan seekor gajah jantan liar di Kampung Basung, Kuala Berang pada Khamis. Haiwan liar seberat 2.5 tan itu ditangkap kira-kira pukul 3 petang Isnin selepas melalui kaedah tembakan ubat pelali. Seramai 53,571 orang pekerja di seluruh Selangor telah dikenal pasti positif COVID-19 melalui saringan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing bagi tempoh bermula Julai lalu. Pecahan jumlah pekerja industri terlibat adalah terdiri daripada 62% sektor perkilangan, 14.5% perkhidmatan, 13.5% pembinaan dan 10% perdagangan. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan laporan muka depan, senarai Kabinet diumum hari ini. Majlis angkat sumpah Menteri dan Timbalan Menteri pula dijangka berlangsung pada Isnin jam 2.30 petang. Selepas ini dalam Sinar Awani, Iran berjaya bentuk barisan Kabinet baharu. Barisan Kabinet baharu diluluskan di Iran. Majoriti anggota Kabinet yang dicalonkan Presiden baharu Ibrahim Raisi diluluskan melalui pengundian di Parlimen. 18 daripada 19 menteri yang dicalonkan Raisi dipersetujui ahli Parlimen semalam selepas pembentangan nama disusuli perbincangan berlangsung selama 5 hari. Sebelum ini, Raisi menyeru kepada ahli Parlimen supaya segera meluluskan senarai calon Kabinet. Katanya ini supaya kerajaan baharu dapat segera menangani pandemik COVID-19 serta krisis ekonomi di negara itu. Hampir separuh daripada menteri-menteri baharu Iran pernah menganggotai pentadbiran konservatif sebelum ini, manakala kebanyakan daripada mereka juga berdepan sekatan dari Amerika Syarikat. Seorang menteri dikehendaki Interpol. Malah, Presiden Raisi sendiri pernah dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat pada 2019. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Baharu Iran Hussein Amir Abdullahian yang meraih 270 undi daripada 290 kerusi parlimen berjanji bahawa kementeriannya akan meningkatkan kerjasama dengan negara lain serta menghapuskan sekatan ke atas Iran. Ketika di parlimen minggu ini, beliau menjelaskan tentang visinya untuk merangka dasar luar negara yang mengetengahkan benua Asia.
Seterusnya, roller coaster di sebuah taman tema di Jepun diarah tutup selepas beberapa penunggang dilaporkan mengalami patah tulang sewaktu menaikinya. Dan roller coaster tersebut di Fuji Q Highland yang terletak di wilayah Fuji Yoshida itu sememangnya antara roller coaster terpantas di dunia. Menurut pengurusan taman tema itu, ia boleh memecut dari sifar ke 180 km sejam hanya dalam masa 1.56 saat. Permainan roller coaster itu bagaimanapun telah ditutup selepas sekurang-kurangnya 4 penumpang patah tulang sejak Disember tahun lalu. Laporan tempatan turut mendedahkan ada 9 penumpang lain yang mengalami kecederaan lain selepas menggunakan permainan tersebut. Fuji Q Highland sebelum ini menjadi tumpuan selepas pengunjung yang menaiki roller coaster diminta menjerit di dalam hati bagi mengelak penyebaran COVID-19. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.